Salam sejahtera kepada Dr. Nur Aira Abdul Rahim. Nama saya Gita, anak perempuan Arjunan, dan nombor matrik saya adalah J46056 dan saya merupakan pelajar SEM akhir SEM 9 Bachelor Sains Pembangunan Sumber Manusia yang telah menjalani latihan industri di tempat kerja saya. So hari ini saya akan membuat pembentangan tentang laporan latihan industri saya bagi DCE 4901 yang telah saya menjalani latihan industri di tempat kerja saya, iaitu di Pejabat Perpaduan Daerah Gombak, Selangor. Sebelum tu doktor, saya ingin maklumkan doktor, saya berasal daripada Gombak, Selangor, dan pusat pengajian saya adalah di Kuala Lumpur. Okey doktor, kita mula dengan slide presentation saya. Okey doktor, ini adalah muka hadapan bagi slide saya di mana DCE 4901 laporan latihan industri. Okey, seterusnya okey. Ini adalah latar belakang organisasi di mana tempat kerja yang mana merupakan tempat saya menjalani latihan industri, iaitu di Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional Daerah Gombak ataupun lebih dikenali sebagai Pejabat Perpaduan Daerah Gombak, di mana ia terletak di Bandar Baru Selayang, Batu Cave, Negeri Selangor. Okay, agensi ini merupakan sebuah agensi kerajaan persekutuan di bawah Kementerian Perpaduan Negara pada tahun 2020. Pihak pengurusan tertinggi bagi peringkat daerah adalah JPNI Negeri di Shah Alam. Pihak pengurusan yang tertinggi di peringkat daerah adalah Pejabat Perpaduan Daerah Gombak, iaitu di mana saya bekerja dan saya telah melakukan latihan industri ini. Terdapat 21 tabika perpaduan dan 140 buah kawasan rukun tetangga di bawah pentadbiran Pejabat Perpaduan Daerah Gombak. Okey, JPNI Daerah Gombak juga mempunyai 8 orang pegawai dan 42 guru dan pengguru dan 3,650 warga komuniti kawasan rukun tetangga. Okey, antara tujuan utama peranan jabatan ataupun organisasi saya adalah ia adalah untuk mempertingkatkan dan memperkukuh kesepaduan sosial masyarakat Malaysia melalui usaha penyatupaduan berteraskan perlembagaan persekutuan dan rukun negara secara inklusif. Okey, ini merupakan lokasi Pejabat Perpaduan Daerah Gombak di mana ia adalah merupakan di kawasan shop lot ataupun kawasan kedai di mana ada kafeteria Ikuan sebagai landmark. Walaupun agak kecil ruang pejabat, namun ia didahulukan sebab kepentingan masyarakat berhubung kerana tempatnya agak strategik. Okay. Antara aktiviti HRD yang dijalankan yang saya melihat sendiri hasil daripada pemerhatian saya selama 6 bulan di organisasi adalah yang pertama adalah latihan dan pembangunan, yang kedua motivasi, yang ketiga kepimpinan dan keempat adalah komunikasi berkesan dan yang kelima adalah tentang penilaian prestasi. Okay, yang pertama latihan dan pembangunan. Okay, antara aktiviti yang saya melihat sendiri dan saya pun menyertai aktiviti yang dijalankan adalah kursus orientasi bagi pegawai yang pengambilan baru, yang ni selalunya akan dibuat dalam skala yang besar di peringkat ibu pejabat, di mana pegawai-pegawai ataupun guru-guru di tabika perpaduan dan juga di peringkat komuniti akan diberikan kursus ataupun informasi yang terbaru dalam kursus orientasi pegawai. Okey, di mana kursus seterusnya adalah kursus dalam cuti KDC
kepada guru Tabika Perpaduan. Ia selalunya dilakukan semasa musim cuti sekolah di mana memberi satu informasi ataupun latihan kepada guru-guru sehingga mereka mencapai satu tahap ke peringkat diploma dan juga ijazah. Kursus seterusnya adalah kursus asas pengenalan kawasan rukun tetangga dan skrin rondaan sukarela. Yang ni ditujukan untuk warga komuniti di mana ini adalah salah satu aktiviti pembangunan lah yang kami rancang untuk peringkat warga komuniti. Dan hari sekali adalah latihan kemahiran dan pembangunan diri sepanjang perkhidmatan. Yang ni latihan ni on-off, iaitu contohnya sebagai latihan kursus kewangan, latihan kursus rekod, pengurusan rekod dan latihan kursus seperti pengurusan stres. Yang ni akan ada sentiasa dan kadang-kadang ada juga yang mempunyai berseri. Yang ni akan dilakukan sepanjang tahun. Maksudnya sentiasa akan ada bagi pegawai-pegawai yang terlibat dalam organisasi ini. Okey, antara aktiviti yang kedua saya melihat adalah motivasi. Okey, yang pertama apa yang saya melihat dari segi pemerhatian saya adalah pekerja-pekerja di organisasi atau agensi ini, mereka bekerja disebabkan keperluan fiziologi bekerja untuk motivasi diri, maka mereka melakukan pekerjaan ini dengan lebih bersemangat. Maksudnya keperluan fiziologinya seperti gaji, tempat tinggal, semua tu sebagai seorang manusia, mereka memerlukan duit ataupun kewangan yang stabil untuk mereka terus hidup. Dan untuk yang itu mereka terpaksa untuk motivasikan diri mereka untuk terus bekerja. Okey, satu lagi adalah persekitaran tempat kerja yang selamat sebab walaupun kawasan kedai organisasi ataupun agensi ini tetapi sangat memudahkan orang awam ataupun warga komuniti ataupun siapa-siapa untuk datang ke pejabat ini untuk berurusan dengan pegawai-pegawai yang ada di dalam agensi ini. Dan mereka rasakan, pegawai-pegawai di organisasi rasakan mereka senang dapat kerjasama daripada pihak luar dalam melakukan ataupun menyempurnakan tugasan mereka. Okey, satu lagi adalah hubungan rakan kerja yang baik dan harmoni. Yang ni saya sendiri melihat dan saya sendiri merasahi di mana mereka bonding, iaitu bonding each other antara mereka sangat harmoni dan mereka sentiasa tunjukkan semangat mereka, contohnya seperti membelanja rakan-rakan makan, berkongsi cerita jika ada masalah antara satu sama lain dan sama-sama membantu untuk sempurnakan tugas. Okay, yang akhirnya adalah penghargaan diri. Satu lagi yang saya melihat di organisasi ini di mana pekerja-pekerja yang telah memberikan perkhidmatan yang baik dan cemerlang, mereka diberikan anugerah ataupun penilaian sendirilah daripada penyelia. Mereka dapat kepujian, sijil-sijil penghargaan untuk membolehkan mereka terus kerja dengan penuh semangat. Okay, aktiviti yang ketiga saya nampak adalah dari segi kepimpinan, di mana dari segi kepimpinan saya melihat sendiri penyelia di organisasi ini atau agensi ini mempunyai hubungan baik dengan pegawai dan kaki tangan. Ini menunjukkan PR, iaitu hubungan beliau dengan anak buah di organisasi ini sangat mesra. Dan satu lagi adalah pengaruh penyelia kepada organisasi ini juga, di mana beliau selalunya menunjukkan satu contoh yang baik kepada anak buah, di mana beliau akan menghantar mesej good morning ataupun kata-kata semangat kepada semua anak buah pada awal pagi. Dan ini mempengaruhi ahli organisasi lain untuk terus menghormati beliau dan menyanjungi beliau untuk melakukan sebarang aktiviti. Dan kadang-kadang beliau juga sangat murah hati dalam memberi layanan mesra kepada anak buah, contohnya bawa mereka untuk pergi makan, untuk terlibat dalam aktiviti riadah. So walaupun selepas waktu kerja beliau sanggup berkorbankan masa mereka untuk bermesra dengan anak buah ataupun ahli organisasi yang lain. Okay.
Penyela juga meletakkan matlamat yang jelas. Yang ni seringkali saya nampak apabila beliau mengendalikan mesyuarat, beliau akan bagi satu kata keputusan yang paling bernas dan suruh pekerja untuk mengikut. Dan pekerja pun tiada halangan sebab apa yang beliau tetapkan adalah satu perkara yang sangat jelas dan mudah diikuti oleh ahli organisasi yang lain. Okey, satu lagi yang saya nampak antara aktiviti HRD adalah komunikasi yang berkesan. Okey, antara yang saya nampak di sini adalah di organisasi ialah komunikasi melalui perjumpaan bersemuka, iaitu mesyuarat bulanan jabatan perbincangan bersama kaki tangan, komunikasi secara lisan, perbualan telefon, temu bual, forum perdana dan perpaduan. Komunikasi secara bertulis adalah pembentangan kertas kerja, memo pengumuman, laporan email, lakaran keselamatan. So, komunikasi merupakan satu antara aspek yang penting dalam agensi ini di mana kita melibatkan urusan dengan orang awam dan juga di kalangan pegawai kami sendiri untuk dapatkan maklum balas terhadap sesuatu perkara. Okey, ini adalah yang kelima aktiviti HRD yang saya melihat adalah penilaian prestasi. Di mana untuk pegawai yang kebiasaannya sudah bekerja di dalam perkhidmatan awam, mereka akan diberikan kenaikan gaji tahunan. So yang ni berpandukan juga melalui prestasi mereka. Jika prestasi mereka tiada mempunyai sebarang tindakan tata tertib, mereka mengikut segala peraturan yang ditetapkan di jabatan, mereka akan diberikan kenaikan gaji tahunan mengikut skil jawatan mereka. Okay, kenaikan pangkat pula ada yang terlibat dalam kenaikan pangkat secara KUP, iaitu berdasarkan time base, di mana mereka kalau contohnya pegawai grade yang S19 telah bekerja selama 13 tahun, beliau akan diberikan kenaikan pangkat secara automatik. Dan ada juga kenaikan pangkat secara permohonan kepada bahagian sumber manusia, di mana mereka akan membuat temuduga dan akan ada saranan daripada pihak atasan untuk kenaikan pangkat. Dan anugerah perkhidmatan cemerlang, di mana anugerah ini diberikan kepada pekerja yang telah menunjukkan prestasi yang sangat cemerlang di sepanjang tahun tersebut. Okay. Pengalaman pembelajaran di aspek pembangunan sumber manusia yang saya melihat di dalam organisasi ini adalah antara pembelajaran pembangunan sumber manusia yang dipelajari adalah latihan industri mendorong pelajar untuk menganalisis apa yang berlaku di sesebuah organisasi dan membantu meningkatkan pengetahuan kemahiran. Mendorong saya untuk melakukan aktiviti yang bersandarkan dengan amalan pembangunan sumber manusia di organisasi saya bekerja sendiri. Teori-teori pembangunan sumber manusia yang saya belajar semasa di kuliah telah menjadi amalan praktikal semasa saya menjalani latihan industri di organisasi saya sendiri. Dan keempat adalah mendapat kemahiran mengelola dan menguruskan pentadbiran. Okay. Terutamanya dalam aspek kepimpinan. Kelima adalah memberi perhatian kepada latihan dan pembangunan yang terdapat di organisasi sendiri. Yang keenam, hubungan sosial saya bersama rakan sekerja menjadi lebih rapat kerana kekerapan saya berjumpa mereka adalah tinggi secara personal untuk mendapatkan maklum balas. Okay. Cabaran dan kekangan yang telah dihadapi dalam menjalani latihan industri adalah apa yang saya melihat sendiri di agensi adalah kekurangan pegawai skim sosial dan pentadbiran. Yang kedua adalah tugasan yang diberikan tidak menepati skop kerja, sistem maklumat yang tidak selaras dengan perkembangan terkini, dan pekerja yang telah berumur tidak mahir dalam menggunakan peralatan berteknologi tinggi. Okay, yang kelima adalah masalah perancangan kewangan yang tidak efisien. Yang keenam, ahli organisasi mempunyai masalah dalam kepercayaan dan andaian dan norma budaya mereka sendiri. Yang ketujuh ada limitasi dalam pemberian intensif pengiktirafan dan penghargaan diri. Yang ke-8 adalah kekurangan strategi untuk meningkatkan
jaminan kualiti kehidupan pekerja dan kepuasan pekerja. Ini adalah antara cabaran ataupun kekangan saya melihat sendiri di organisasi ini. Pengetahuan dan kemahiran yang diperolehi adalah kemahiran dari segi kemahiran dan juga ciri-ciri profesional sebagai pengamal sumber manusia dan nilai etika pengamal sumber manusia. Kemahiran yang telah diperolehi adalah dari segi pembangunan sumber manusia adalah yang pertama, strategi untuk membuat perancangan dan perubahan keseluruhan organisasi, kebolehan dalam pengambilan dan pemilihan pekerja yang berkelayakan, kemahiran dalam mengenal pasti tugas bagi setiap jawatan supaya pekerja dapat dilatih dalam bidang tugas mereka, strategi meningkatkan kemahiran pekerja dalam organisasi. Dari segi kemahiran peribadi, saya meningkatkan kemahiran komunikasi saya, kemahiran dalam meningkatkan keyakinan diri, kemahiran dalam membuat keputusan, kemahiran dalam menyelesaikan konflik, dan akhirnya kemahiran dalam menguruskan masa dengan penuh efisien. Antara ciri-ciri profesional adalah dari segi pembangunan sumber manusia, iaitu profesionalisme merupakan satu keadaan di mana ia dikaitkan dengan tingkah laku seseorang untuk bertindak lebih profesional dalam mengendalikan sesuatu perkara. Antara ciri-cirinya adalah mempunyai kepakaran yang tinggi dalam bidang yang diceburi, menjalankan sesuatu tugasan dalam masa yang ditetapkan dan komited dengan waktu kerja, tidak mencampur adukan masalah peribadi dengan tugasan kerja apabila berhubung dengan ahli organisasi yang lain, mempunyai gaya penampilan sendiri dan membawa aura yang lebih bermutu tinggi, berinovasi tinggi dan mempunyai kreativiti tersendiri dan tidak gentar dengan pendapat orang lain dan teguh kepada keputusan yang diambil. Nilai-nilai etika sebagai seorang yang profesional adalah salah satu adalah jujur dan amanah, bertanggungjawab, hormat dan menghormati, bersemangat tinggi, komited terhadap waktu kerja. Seterusnya adalah cadangan. Di mana untuk cadangan ada untuk dua pihak, di mana bagi untuk agensi ataupun organisasi saya kerja, dan satu lagi adalah bagi UPM iaitu di pihak universiti, di mana penambahan dalam pejawatan atau kaki tangan kerana bebanan kerja yang makin bertambah. Itulah salah satu cadangan bagi saya supaya saya melihat ramai pekerja di organisasi ataupun agensi ini dia terbeban dengan tugasan yang agak banyak. So saya sarankan perlu ada penambahan dalam pejawatan. Satu lagi adalah penambahbaikan dalam sistem maklumat dan penggunaan teknologi dalam pengurusan. Maksudnya perlu ada sesuatu peralatan ataupun sistem yang canggih untuk memudahkan pekerja membuat kerja. Dan penempatan pelatih industri di peringkat kementerian, di mana memang yang latihan industri kita perlu buat di tempat kerja sendiri, tetapi jika ada kebenaran boleh juga dibuat di peringkat lebih atasan daripada organisasi saya. Itu masih lagi satu agensi lah di bawah Jabatan Perpaduan. Bagi pihak UPM pula, pihak universiti boleh menghantar pegawai pemantau bagi pemantauan pelatih yang menjalankan latihan industri, di mana boleh hantar wakil daripada pihak UPMed untuk menilai sendiri ataupun mendapatkan apa-apa maklum balas daripada kami jika ada mengalami sebarang kekurangan ataupun apa yang kami buat ni bercanggah dengan peraturan. So ini adalah salah satu cadangan. Dan pihak UPM boleh mendapatkan maklum balas secara berskala daripada penyelia agensi tentang perjalanan pelatihan organisasi oleh pelatih. Yang ni pula pihak UPM boleh menghubungi penyelia kami ataupun bos lah, ketua kami, untuk mendapatkan bagaimana cara kami bekerja dalam mendapatkan maklumat untuk latihan industri ini. Pihak UPM perlu teruskan latihan industri ini kerana ia memberi manfaat yang sangat berguna dan menjadi rumusan kepada apa yang kita belajar. Secara keseluruhannya, kesimpulan,
Latihan industri yang dilaksanakan oleh pelajar semester akhir Bachelor Sains Pembangunan Sumber Manusia adalah amat berguna terutamanya bagi diri saya. Dengan adanya latihan industri menjadi satu landasan saya untuk mengenali bidang kaji sebenar serta lebih luas. Saya juga telah banyak didedahkan dengan pelbagai aktiviti serta tugas di agensi ini. Secara tidak langsung, saya juga telah mengetahui setiap tanggungjawab dan peranan setiap bintangan di dalam agensi. Saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada mereka yang terlibat secara langsung ataupun secara tidak langsung yang telah memberi ilmu dan tunjuk ajar yang sangat bermanfaat semasa saya menjalani latihan industri ini. Okey, doktor, ini adalah saya. Jutaan terima kasih diucapkan kepada Dr. Nur Aida Ibrahim yang telah membantu saya dalam memberikan tunjuk ajar dengan penuh teliti dan membantu memudahkan urusan kami. Saya dengan ini mengucapkan ribuan terima kasih jugalah kepada pihak IPMED di mana membantu kami dalam urusan untuk memudahkan menjalani latihan industri ini. Itu saja daripada saya, Doktor. Sekian, terima kasih.